Okey, so nama saya Hari Rama. Dulu saya kerja sebagai juru optik. Nama isteri saya Kanta, tapi bukan Kanta ni. Ini Kanta isteri saya. Okay? So satu teguran kepada isteri saya sebab kalau tak ada dia, saya tak ada dah nampak dengan cerah masa depan saya. Okay? So dan saya hari ini saya tak bukan cerita pasal story saya full time Amway juga, tapi hari ini saya berdiri sini sebagai seorang trainer Amway untuk home tech item. Okay, memang suka produk dua ni sebab produk ni memang bijak dan memang boleh membantu ramai orang dari segi kesihatan mereka. Okey, dan nak ucapkan ribuan terima kasih. Saya forever thankful kepada mentor saya Dr. Abdul Aziz dan Puan Salihah, sebab kalau tak ada mereka saya tak nak nampak bisnes ni. So satu tepukan kepada awal Dr. Aziz dan juga ibu saya dari Puan Salihah. Okey. Ini kita dah cakap air and water. Betul? Ada salah topik. Okay? Air dan water, bukan? Kita akan cakap ini air dan udara, iaitu pencemaran air dan udara. Kita start dengan air. Okey, daripada siapa sini kalau kita nampak anak kita minum air daripada kawasan macam ni, kita cakap minumlah, minum. Ada tak? Tak ada. Tapi kalau air yang sama ni datang dalam pipe kita kat rumah kita bagi dia minum tak? Minum. Kita rasa bagi dia minum. Tapi bagi biar kita tahu, sebelum saya teruskan lagi, saya nak beritahu setiap titik air yang kita minum hari ini pernah melalui perut dinosaur. Setiap air yang kita minum. So rasa dah kena bersihkan dulu ke tak? Okay, so inilah realiti air kita. Ada macam-macam pollution, daripada pesticide, ada daripada apa tu? Okey, simple theory, apa yang turun ke bawah dari langit akan disejat balik naik ke atas, dan apa yang disejat naik ke atas akan turun balik. So semua bahan kimia, bahan yang boleh disejat akan naik sebab turun balik kepada kita sebagai hujan, dan air ini akan dikumpul dan juga hantar balik ke rumah kita. Kalau nak cakap simple lah. Lepas tu banyak juga air teknik bahan kimia semua daripada tanah akan licin masuk ke dalam kita punya sungai dan sampai ke rumah kita. Okay? And ini dilukis dari dalam oleh Encik Mokhtar, seorang engineer water treatment plant. Okey, beliau cakap kalau bila air masuk ke water treatment plant, dia akan masuk dekat orang water dulu ni, dia boleh tolak dulu botol ke ranting ke plastik, semua dia tolak dulu. Lepas tu dia akan masuk alum atau kapur. Dia masuk kapur sebab dia nak turunkan semua, memecahkan semua kotoran dan bagi air nampak jernih. Okay? So sekarang alum tu ada ukuran dia? Tak ada. Dia ikut suka masuk. Tengok air tak suka jenis, tambah lagi 20. So macam tu je dia punya ni. Lepas tu akan masuk dengan filtration, dan kemudian dia akan masuk untuk disinfection, dimasukkan klorin. Semua tahu bahaya klorin kan, nanti saya terangkan lagi. Lepas tu dia akan masukkan soda ash, masuk ke water tank, kemudian kepada pipeline kita. Kalau rumah anda dah 20 tahun, pipe kat bawah rumah 20 tahun tak pernah ada orang cuci. Cuba tak cuci botol atau straw kita 20 tahun, minum daripada straw tu, geli tak? Tu kalau pipe bawah tanah 20 tahun tak cuci, kita tak geli pula. Tu. So then, air masuk pipe macam ni. Ini antara pipe yang saya dapatlah dekat online. Kalau boleh tengok ke bawah rumah kita lagi kotor kot. So kalau kita boleh warnakan setiap benda yang ada dalam air yang kita minum, kita takkan minum air itu. Sebab air itu akan nampak macam gambar kat bawah. Kita takkan sampai hati yang minum. Lagi satu, ini water crisis dekat Selangor. Okay, dah banyak kali kita pernah ada water crisis kan. Ini pada tahun 2016, di mana 4 bulan sistem rawatan air dekat Semenyih ditutup. 4 bulan. Kenapa? Sebab dekat situ diorang jumpa sejenis chemical yang dinamakan 4-bromo-diphenyl ether. Apa chemical tu kita tak perlu tahu, tak apa, tapi chemical tu boleh memudaratkan kesihatan kita, sebab tu Semenyih Water Treatment Plant dia tutup. Tapi dari mana dia datang Semenyih Water Treatment Plant punya main chemical ni? Nah, soalan pertama, Semenyih Water Treatment Plant atau sistem perawatan air Semenyih ada terletak di mana? Sepatutnya Semenyih lah kan? Betul? Dan nama dia Semenyih. Tapi Semenyih Water Treatment Plant ada dekat Putrajaya. Dia punya dam ada dekat Semenyih.
So daripada Semenyih sampai lah ke Putrajaya, dia kena lalu the whole place tu, dia akan lalu kawasan kilang dekat Semenyih. Dan pada kawasan kilang ni banyak bahan kimia diorang buang ke sungai. So bahan kimia ni akan datang ke treatment plant. So treatment plant tu dia akan tutup sebab treatment plant tu tak boleh cuci atau keluarkan bahan kimia ni. Dia kena guna cara lain untuk letak ubat lain. Okay? So sekarang kalau kita nak rasa yang bahan kimia ni kita boleh gigit dan hilangkan, boleh ke? Tak boleh. Okay? Ni sebenarnya treatment plant tutup sebab tinggi amonia. Lepas tu cancer risk kalau minum air berklorin. Kadang-kadang orang dapat kanser cakap, saya tak tahu macam mana dapat. Tiba-tiba dapat kanser. Actually, dalam kehidupan harian kita, macam-macam cara bahan kimia kita dah masukkan dalam badan kita. Cara yang kita tahu dulu, kita singkirkan dulu lah. Salah satu cara ialah daripada air dan udara. Okay? Dan klorin dikatakan kanser buah dada. Lepas tu, macam-macam lah. Kalau nak cakap benda yang ada dalam air minum kita ni, tak boleh hilang melalui bidet air. Dulu orang cakap, dulu saya pernah jumpa customer cakap, dulu nenek saya semua bidet air dah okey dah. Sekarang berapa pula tiba-tiba banyak macam-macam sistem rawatan air yang kena guna. Saya punya customer tu dia memang tak nak pakai water filter. So dia cakap macam tu. So sekarang saya tanya anda, ambil air, bidet air tu masukkan warna biru atau pink. Rasanya warna biru tu hilang ke ada kat situ lagi? Tidak, jadi air biru yang panas, betul? Itu je jadinya, tak ada hilang warna biru tu. So sekarang ni kalau kita nak guna cara dulu, tapis guna, nenek saya ada pergi ambil air, tapis guna kain, lepas tu dia letak dalam apa tu, ada satu periuk tu, lepas tu dia letak periuk tu, kita minum air tu. Tapi dulu air potong, sekarang air sakit. Nanti saya tunjuk lagi. So ada macam-macam, macam lab ni dia boleh betul efek kesihatan baby ke orang dewasa ke tak kisahlah. Sebab bahan kimia ni tak sepatutnya masuk ke dalam badan kita. Itu yang penting. Okay? Dan orang jumpa toksin. Susu ibu ada toksin. Susu ibu sepatutnya benda yang sangat suci, sangat bersih. Tetapi dalam susu ibu ada toksin sebab minum air yang tak bersih. Okay? Dan ada jumpa ubat-ubatan dalam air yang kita minum. So dulu tak ada benda-benda ni, tapi sekarang macam-macam dah ada. Okay? Dulu, bila sakit orang lain, lebih ramai orang sakit dulu ke sekarang? Sekarang. Sebab tu sekarang ni banyak benda chemical yang kita di-expose. Kita kena cari jalan keluarkan benda-benda ni. Okay? Sekarang water treatment plant helpless. Dia cakap kalau jumpa ubat-ubat ni, bila masuk sistem rawatan air, dia tak boleh singkirkan. Lepas tu bila campur dengan klorin pula, air ni jadi lagi bertoksik, lagi bahaya. So saya cakap, kenapa kita nak just bagi sistem rawatan air tu yang buat kerja? Kita kena cari jalan untuk singkirkan semua. Dan baru-baru ni NSL ni diorang certify, okay, water filter mana bagus, ada apa dalam air, semua tu dia akan filter. Kami dia akan buat certification. Salah satu benda yang baru-baru kenalkan ialah ada macam-macam ubatan ni yang dah jumpa dalam air. Kalau ada tak doktor kat sini? Mana doktor garis kat kita? Doktor. Okay? So kalau nampak list ni, rasanya apa benda ni? Semua ni ubat-ubatan. Nama salah satu nama yang semua orang kenal, ibuprofen. Ada metoprolol, metopropyl. So macam-macam ubat-ubatan dijumpa dalam air. Sebab tu NSF keluarkan satu persijilan di mana dia dah tahu sama ada filter air itu boleh tak keluarkan semua ubat-ubatan ini. Nak tak bernius satu. Satu-satunya produk yang boleh keluarkan semua ubat-ubatan ini adalah e-spring filter. Satu perbuatan kita. Saya pada masa ini ialah kita ada jumpa macam-macam ubat. Kalau ini bukan setakat teori atau suatu khabar, secara global diorang dah buat benda ni. Okay? And lagi satu, bakteria dengan virus. Orang Ipoh mesti tahu pasal cerita ni dulu, di mana rotavirus bunuh banyak baby kat Ipoh beberapa tahun lalu lah. Okay? Sebab ada bakteria dengan virus dalam air.
Bila saya cakap bakteria dan virus, ini yang saya maksudkan. Ramai kadang bila dia tak nampak bakteria dan virus, dia tak tahu bahaya dia. Kita ingat tak apa, tak ada masalah. Tapi ini maksud saya bakteria dan virus. Saya terpaksa lanjutkan video sebab saya tak nak bagi ambil banyak masa untuk video. Tapi ini yang saya maksudkan. Bila air benda ni tak hilang, guna air brand tu semua dia tak hilang sebab diorang tak buat pembasmian kuman. Bukan saja tak buat pembasmian kuman, tapi dia takut air. Siapa sini suka yang sistem rawatan panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk? Kita dapat panas, sejuk dan bakteria dan virus kan. Sebab bila kita takut air, ada bakteria dan virus. So dalam tangki tu ada benda ni. Kalau boleh nampak dengan mata kasar, tak ada orang minum air. Itu semua protein. So dulu, macam kita kata tadi, dulu air botol sahaja. Kita boleh tapis, tak apa, cukup. Sedimen rendah, ada karat, ada lumpur, ada bakteria virus dengan sedimen. Okay, ada juga customer tanya saya, tapi kan kalau kita dinding air, bakteria dengan virus boleh mati. Kalau dia betul, tapi macam mana nak dinding air itu? Bila dah capai tahap mendidih 100 degree Celsius, kita kena sambung mendidih lagi selama 30 minit sekurang-kurangnya. Baru dia akan matikan semua bakteria dengan virus. Tapi kalau buat macam tu, air dah tersejat, tak ada air nak minum. Dan sekarang ni air sakit. Kita nampak tadi air ada ubatan. Itu saya tulis kat situ sewage stick. Tahu tak apa tu sewage stick? Loji najis punya kotoran dijumpa dekat air minum yang sampai air pipe rumah kita. Sebab ada leakage. So, nak ke kita ambil risiko? So kita kalau nak bahagikan sumber pencemaran air ini kepada 3 benda. Satu, pencemaran fizikal, iaitu karat, ada lumpur, semua itu sekali. Yang kedua pula bahan kimia, macam-macam ubat-ubatan, pesticide, racun serangga, semua itu. Yang ketiga adalah biological waste, iaitu bakteria dengan virus. So kalau kita nak guna sistem rawatan air, pastikan sistem rawatan air anda boleh keluarkan ke semua 3 kategori ini. Kalau dia tak keluarkan 3 kategori ini, maksudnya sistem rawatan air kita tak ada buat kerja yang penuh. Okay, so ramai cakap, leceh lah macam ni, minum air botol saja dah senang. Tengok apa yang ada dalam air botol ni. In a study out today, water business, they found plastic particles floating in some of the most popular brands. Now the World Health Organization is looking into it. Here's Anna Warren. Scientists found tiny pieces of plastic in more than 90% of the 250 bottles of water they tested. Virtually all were too small to see, the largest about the width of a human hair. The study identified... Okay, itu video tu panjang, nanti saya akan hantar, boleh dapatkan. Tapi apa yang cakap dekat video tu dekat luar negara, nampak ada plastik, mikroplastik dalam air botol yang kita minum. Sekali-sekala tu tak apa. Kalau hari-hari minum air botol sahaja, sangat bahaya sebab orang jumpa plastik. Bukan sahaja ada mikroplastik, tapi orang jumpa bakteria dengan virus dalam air botol yang disimpan terlalu lama. Singapura dah tendang banyak brand yang kita hantar daripada Malaysia. Diorang tanam bagi dekat masyarakat diorang. Habis itu siapa minum? Masyarakat Malaysia. Okay. So, now ini ambil gambar. Kalau nak tahu, okay, macam betul-betul nak faham pasal sistem penapisan air, ini adalah inilah secara sistem rawatan air yang dikira secara saintifik. Apa-apa yang selain daripada ini, kalau nak senang cerita, benda tu dah mengaruh lah. Semua yang cakap oxygenated water lah, hydrogenated water lah, alkaline water lah, semua tu dah mengaruh. Sebab tidak dikira secara saintifik. Secara saintifik cuma ada sistem teknologi yang ini sahaja yang boleh diterima. Lain ada satu, kalau nampak bahagian yang warna merah tu, dia kena buat filtration, dia kena buat disinfection, atau iaitu kena buat penapisan dan juga kena buat pembasmian kuman. Kalau sistem rawatan air anda cuma buat bahagian yang pertama, maksudnya cuma buat 50% saja, tapi anda bayar 100%. Anda bayar harga penuh tapi dapat
kerja 50% sahaja. Sebab dia tak ada buat pembasmian kuman. So ini dia punya carta dia, tapi ini kalau nak tahu lebih lanjut lah kepada yang nak fasih lagi pasal sistem rawatan air dan luar, belajar satu demi satu. Distillation tu apa? RO tu apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Carbon tu apa? Ozon apa, macam tu. Okay? So yang next, yang alkaline water. Ini saya tak payah cakap daripada mana-mana lain lah. Ini dia orang punya brochure sendiri yang cakap kat situ. Jangan minum air alkali kalau anda ada ambil ubat. Kalau anda minum air alkali lebih daripada certain pH, tak boleh. Nak buat susu, nak minum susu kan, tak boleh guna air alkali. Dia ada macam-macam warning. Bukan satu company saja, ada lagi satu company pun bagi berbagai-bagai warning kalau nak minum air alkali ni. Sekarang ada tak minum air spring ada warning? Kita pasang, ambil air baik, terus minum. Betul? Begitu selamat. Ini macam-macam. Teori dia sangat simple. Kalau anda minum air alkali, perut kita berasid. Kita minum air alkali, perut kita tak akan jadi neutral. Badan kita ni, dia akan regulate secara sendiri. Dia akan betulkan secara sendiri. Cakap lebih tak cukup asid lah. Dia akan bagi kat otak kita dan keluarkan lebih banyak asid. So apa jadi? Kadang perut kita lebih banyak asid, bukan jadi lebih neutral. Okey, sebab tu orang yang minum air alkali untuk jangka masa yang panjang akan ada macam-macam masalah kesihatan. Tak boleh ada digestion problem, tak boleh tak boleh kadang-kadang makanan tak terhadap, tak boleh buang air besar, macam-macam problem. Dan ini bukan saja di sini, dekat luar negara, diorang dah ban orang yang tulis buku tu alkaline punya power, buku yang alkaline tu dah di-ban. Orang yang tulis buku tu dia kena saman, tetapi buku tu masih terdapat di kedai buku di Indonesia. So was-was bila nak ambil air alkali ni. Sebab air alkali ni tidak diterapkan secara saintifik dan boleh mengubah seluruh health anda. Bahkan jadi lebih susah. Okay? Yang lagi satu, distillation process sangat simple, dipanaskan, keluarkan dari segi apa tu, wak, air yang wak tu lah yang jadi air minuman anda. Okay? Yang ketiga pula, air RO. Yang banyak suka pakai panas sejuk tu kan, kebanyakan sistem panas sejuk kat luar tu dia guna air RO. Okay? Saya letak video tu panjang, tapi saya letak juga kat situ sebab saya nak bagi bunyi di bahagian yang tersedap. Sebab topik ni dry sikit, dia kena bagi sikit. Tapi nanti video ni boleh dapatkan daripada organizer. Tengok video tu kalau nak faham lagi pasal RO. Tapi ini adalah beberapa keratan daripada video tu, di mana dia cakap kalau minum air RO, yang pertama, air RO tak ada mineral. Tak ada mineral, okey lagi. Yang kedua, dia serap mineral daripada badan kita. Dia akan keluarkan mineral daripada badan kita. Kalau ada jumpa customer yang minta nak calcium magnesium, saya nak glucose honey, cuba ada tanya dia orang air apa dia minum. 99% dia orang minum air RO, osmosis somsam, air reverse osmosis. Kenapa? Sebab bila kita minum air RO ni, dia keluarkan mineral daripada badan kita. Makin lama kita punya tulang jadi makin nipis atau hollow, kosong. So dia senang dia rapuh, dia jadi tak cukup kalsium, tak cukup magnesium. So kalau tanya dekat orang yang jual RO, dia cakap tak apalah makan vitamin. Tapi dalam video tu dia cakap bila makan sayur-sayuran atau makan vitamin ke, bila minum air RO, yang vitamin daripada sayur-sayuran itu semua dia buang. Dia tidak di-compensate, it's not compensated for the mineral loss. Okay, so air RO ni sangat bahaya sebab dia keluarkan vitamin semua daripada badan anda. So kita makin lama jadi makin lemah, makin sakit. Yang selalu sakit belakang, sakit kaki, sakit lutut tu, berhentilah minum air RO. Anda akan dapat banyak perbezaan. Makan kalsium, berhenti air RO, minum air spring. Okay, kekurangan kalsium dengan magnesium boleh bagi macam-macam masalah dalam badan. Tak boleh tidur, ada depression, lepas tu ada sakit otot, ada yang rambut selalu gugur, sakit ada masalah kulit. Banyak dikaitkan dengan air yang tak ada mineral. Ini bukan kita cakap World Health Organization dah cakap benda ni, WHO dah cakap benda ni sangat lama dulu. Dia cakap jangan minum air tanpa mineral. Dia dah cakap dah. Okay, so
Selain daripada itu, apa lagi masalah air RO ni ialah air RO ni dia punya, bila kita ambil air dia dalam 1 jam tu, paling maksimum saya dapat cari dia boleh bagi 30 liter. Kalau anda guna air RO dekat rumah, pergi check model tu dekat website, tengok berapa liter dia bagi. Dia tulis itu filtration capacity. Dalam masa 1 jam berapa banyak air dia boleh bagi. So paling tinggi saya pernah nampak adalah 1 jam dia bagi 30 liter. Ada yang bagi 10 liter, ada yang bagi 6 liter. So apa signifikasi dia? Yang pertamanya, bila kita buka air pipe, dalam 1 minit kita boleh dapat 2 liter air. Maksudnya 1 jam boleh dapat berapa? 120 liter air. Sepatutnya dapat 120 liter air. Tapi bila dia bagi 30 liter sahaja, mana hilangnya 90 liter air? Semua dibuang. Bazir air. Sekarang ni dekat seluruh dunia dia orang tengah cakap jangan bazir air. Tapi kita sebab nak senang panas sejuk, kita sanggup bunuh dunia kita ni. Kita buang air itu banyak. 1 gelas air anda ambil minum, 5 gelas air anda buang. Begitu banyak air dibuang kalau kita guna air RO system. Ini bukan saya cakap, cek sendiri dekat website diorang sendiri. Okay? And tangki no. Nanti saya terangkan, Eastspring sampai ke hari ini tak ada letak air di tangki. Rasanya kalau Eastspring buat panas sejuk lagi senang tak kita nak jual? Lagi ramai beli tak? Betul. Kalau every company yang fikir nak buat bisnes sahaja, dia buatlah, tak kisahlah kau nak minum bakteria ke, kau nak minum panas sejuk ke, masalah kau lah. Kau buat je lah, kau nak buat. Dia buat, dia jual. Dia boleh jual, dia boleh buat lebih banyak untung. Lagi ramai boleh jadi 20%. Tapi dia takkan buat. Itu yang suka yang dia buat benda yang betul, bukan benda yang dia boleh jual sahaja. Sebab bila dia kalau kita ada tangki, kita takut air. Okay, sampai cakap tangki dulu. Sini ada tangki. Adik kita pakai botol air kan? Kita simpan botol tu cakap, adik kita datang tak ada cakap, oh saya botol ni dah 3 hari tak cuci, tapi air saya tukar. Dan tak minum. Tak gila. 7 hari tak cuci botol, suruh minum. Tapi kat rumah 3 bulan tak cuci tangki tu tak apa. Faham saya cakap apa? Air yang kita nak sangat air panas tu, tapi kita provide banyak benda tau. Tak ada mineral. Kita bakteria virus kita masukkan. Kita bunuh bumi kita, buang air banyak sangat. Naik electricity tinggi tau. Bill elektrik naik tinggi. Okay? Yang lagi satu ni lagi satu tangki. Kenapa? Sebab di mana ada kelembapan, di situ ada bakteria dengan virus. Macam di mana ada Romeo dan Juliet kan? Di mana ada kelembapan, di situ ada bakteria dengan virus. Tak lari ni. Tak lari. Okay? So dalam tangki itu jadi kotor. Sangat kotor. Itu air yang kita minum. And kenapa dia buat sistem tak bagi kita buka sendiri dan cuci? Habis siapa nak bayar package? Siapa nak bayar service package? Kalau anda betul-betul perhatikan kedua-dua brand SIM kat luar, bisnes dia bukan penapis air, bisnes dia bukan penapis udara, bisnes dia adalah package, sign up package yang buat dia punya service package. Itu bisnes dia. Dia nak anda masuk service package tu. Nak bersih sendiri tak boleh, dia juga yang kena datang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Okay? And ada juga masalah banyak macam ni di mana ada sistem perawatannya terbakar. Sebab dia makan banyak electricity dan dia on 24 jam, ada juga yang terbakar. Okay? So, kenapa Eastspring? Tengok video tu. Purified water does not mean it is truly good. True water must preserve its natural nutrients. Eastspring is the result of Amway's knowledge, which has 1,000 collaborating scientists and nutritionists from 75 laboratories all over the world. Carbon filter made from natural coconut shells filters out 0.2 micrometer sized particles while preserving natural nutrients and minerals that makes true water. Eastspring autonomously has developed a wireless UV lamp, a first certified exceptional sterilization technology by the National Sanitation Foundation.
The smart jet, only found in Eastspring, monitors the light for carbon filter and UV lamp that humans cannot detect. Eastspring's purifying process from where water goes in and comes out is certified. We made the world's #1 selling brand of home water treatment systems, with all the technology focused only on true water. It's water. Eastspring. Satu tempat listrik. Sistem ringkas, sangat senang, boleh diuruskan secara dengan sendiri, tetapi dia punya teknologi dia sangat rumit, very smart. Ini je dia punya kerja. Carbon filter. Tadi kita tunjukkan penuras carbon, kita ada penuras carbon. Kita ada juga pra filter. Sebab air kat Malaysia ini dekat US ada beberapa negara tak ada pra filter, sebab dekat Malaysia air kita berlumpur. So dia kena letak pra filter. Kat luar negara tak ada. So ini yang unik Amway ni. Dia memang study market tu. Bukan saja ni produk US produk tak. Dia memang belajar market kita macam mana, apa yang kita perlu dia letak. Lepas tu kat dalam ada carbon filter. Carbon filter ni kalau kita jadikan dia, kita buka dia jadi macam satu dia punya ruang keluasan dia lah. Kalau kita buka, dia boleh start daripada Sungai Besitul, boleh sampai ke Seremban punya exit. The amount of carbon yang dia punya dalam satu cartridge. And dia punya kelapa, coconut husk. Lepas tu kat tengah-tengah dia letak lampu UV. Brilliant. Sebab bila kita air yang masuk dalam tangki tu memang dia akan tersimpan kat situ kan. Tapi masa dia keluar tu, dia akan kena UV light. Dan UV light dia bukan keluar macam tu je. Dia akan putar, keluar, kita ambil terus minum. So dia bunuh bakteria dengan virus pada the last minute. And kita terus ambil, kita minum. So memang brilliant. Lagi satu, dia punya otak dia. Senang je, tanya customer anda, your water filter ni ada otak ke tak ada otak? Semua water filter kat luar tak ada otak. Saya bukan cakap orang jual lah, dia punya filter lah. Tapi kita punya Eastspring ni ada otak. Ini otak dia. Rasanya lah, kalau Amway buat otak dia lebih banyak jual Eastspring tu, kalau dia buat panas sejuk lebih senang jual. Panas sejuk lah. So kat luar, ramai buat filter sebab dia punya pemikiran dia, aku nak jual filter tu. Amway aku nak bagi air yang bersih, bagi air yang sihat dan juga kesenangan untuk customer tahu bila nak tukar, ada masalah, semua dia bagi tahu. Ini otak dia. And otak ni bukan setakat otak saja, dia punya teknologi dia memang sangat-sangat hebat. Dia ada satu company ni, Fountain Innovation. Dia buat teknologi di mana dia boleh serahkan elektrik tanpa wayar. And Fountain Innovation ni adalah company milik Amway. Amway buat cawangan ni untuk dia buat research supaya air Eastspring kita punya UV light tu tak ada wayar masuk dalam. And tahu siapa nak kawan dengan dia sekarang? Tesla. Sebab dia nampak kereta dia tak payah wayar. Now, kenapa saya tak benda ni? Rasanya orang yang buat teknologi macam ni, dia boleh buat panas sejuk tak boleh buat? Senang panas sejuk. Senang. Memang tak payah otak buat panas sejuk. Kompresor heater tangki cukup. Tapi Eastspring tak nak buat. Bukan tak nak buat, dia memang takkan buat panas sejuk. Sebab selagi dia tak boleh cari penyelesaian untuk bunuh bakteria dengan virus dalam tangki, dia tak akan buat. So, satu tepukan kepada Eastspring. Tapi kalau kita juga panas sejuk, bagi tahu customer, dekat Shopee berlambak dalam 100 hingga 400. Cuma pastikan ada 3 kriteria ni. Yang pertama, pastikan tangki boleh dibuka sendiri. Okay, boleh dibuka. So, pagi ambil air Eastspring, masuk ke dalam tu, malam buang air tu, bersihkan tangki. Yang kedua, pastikan dalam air dia punya sistem tu tak ada filter. Tak payah ada filter sebab kita punya dah buat semua. Jangan ada filter. Kita tak nak ada filter lain campur dan kacau kita punya air. Yang ketiga, pastikan dia ada
boleh adjust amount air yang kita nak. So dia takkan sentiasa mendelay. Kita cakap kita nak segelas air itu dia ambil, dia delay bagi kita. Cepat, kurang guna elektrisiti dan juga boleh terus minum macam tu, air panas. Saya sampai ke hari ini, bila anak saya buat susu, saya akan ambil air panas sikit je untuk panaskan dia punya, cairkan dia punya tepung susu tu. Lepas tu, kita masuk air isteri terus. Begitu selamat isteri kita sebab dia dah bunuh bakteria dan virus. Memang semua dah settle. Ada mineral dan senang guna. And setahun sekali tukar benda je. Cartridge ni je dia tukar. And kalau apa-apa masalah, kita ada warranty ke, tak ada warranty ke, boleh je bawa ke after sales dan dia akan tolong sokong kita. Dan jaga-jaga bila beli cartridge atau isteri ni, jangan beli dekat Shopee atau Lazada. Kita dah dapat banyak fake products. So, beli saja daripada Amway. Warranty daripada Amway. Dan after sales kat Amway. Semua Amway buatkan untuk kita. Jangan tak payah pergi third party. Okay? And isteri boleh keluarkan semua ni termasuk ubat-ubat yang kita tunjuk tadi. Dalam list ni, nama ubat ni tak ada. Tapi bila check dekat NSF punya website, isteri boleh keluarkan ubat-ubat yang seterusnya. Sebab ni latest. Okay? And so kalau nak tengok artikel ni boleh tahu RO macam mana. Kat situ dia tulis air RO boleh mengundang sakit jantung, darah tinggi dan juga diabetes. Ni keluar dekat surat khabar Malaysia. Okay? And dia tulis juga yang pasal air alkali, orang yang tulis buku tu disaman 105 juta US dollar. Okay? Tapi tak ada tulis apa-apa pasal air spring atau air mineral. Sebab selamat. Okay? And ni customer saya nak share cerita ni. Customer saya ni, anak dia 4 tahun selalu sakit perut. Untuk selama setahun dia main, tiba-tiba sakit perut. Tak main sakit perut. Bawa dia pergi klinik, dia bagi antibiotik, bagi dia macam-macam ubat-ubatan. Tapi tak hilang juga sakit dia. Sakit dia bukan sentiasa ada, tapi main tiba-tiba kan. Dan dia bila sakit tu dia akan kecutkan badan dia akan memang nangis lah kuat. Lepas tu ayah dia panggil dia. Cakap ayah dia selalu ambil vitamin untuk dia lah. Lepas tu panggil cakap saya nak start anak saya makan vitamin. Saya biasa kalau orang nak beli barang yang baru, saya akan tanya dia apa tujuan dia beli. Cuma bagi dia saya tak tanya lah. Okay. So bila dia tanya tu, saya tanya dia kenapa nak beli vitamin tu anak. Dia cakap dia bagi tahu lah masalah ni. Saya bagi tahu dia masalah itu bukan boleh selesaikan dengan vitamin. You kena tukar water filter. Dia kata kenapa nak tukar water filter? Dia tak faham. Saya bagi tahu dia pasal bangku tu, anak dia kena bakteria dengan virus dekat perut dia tu sakit. Lepas tu bila kami bagi suruh dia tukar, malam tu juga dia beli spring. The next day akan dipasang untuk dia. Ini spring dia. Dia walaupun ada kontrak ke tak ada kontrak tak kisahlah. Sebab dah sakit, anak dah sakit, nak tunggu apa lagi? Apa dia relax kan? Boleh masuk sikit. Oh dah start lah. Okay tak apa. So yang ni penghujung dia ada satu string kat situ. Sekarang dah masuk dengan setahun anak dia pakai string ni, tak satu kali pun tak kena sakit tu. Tapi setahun sebelum tu anak dia hari-hari sakit. Kita bukan sahaja jual sebab nak PB, bukan kita nak condemn brand lain, tapi inilah hakikatnya kat luar situ. Kalau kita tak cakap dengan dia orang, tak kisahlah kalau cakap kita nak jual ke, tak kisahlah. Tapi kita jual benda yang bagus untuk dia, boleh tolong dia. Sekarang anak dia happy, ayah dia pun happy. Ayah dia memang dah jadi 100% Amway believer lah. So, Huawei tu dia cakap tunggu kontrak habis, dia nak buang dulu. Sekarang dia boleh untuk cuci pinggan mangkuk, kadang-kadang untuk masak-masak sikit, macam tu je. Okay? So, ini lagi satu customer pun daripada X-Brand. Kenapa seperti itu lain? Ini dekat Johor. So ini Huawei dah sabut touch. Tak bagi video screen kat Johor. Tak boleh enjoy dari sana video ni. Tak boleh play dari sana. Satu tujuan kepada area kita. Sama juga. Okey, ni ada lagi satu pun sama. Apa yang saya nak cakap kat sini ialah memang air spring kita ni
Jangan fikir ada kontrak, jangan fikir betul sebab bila kita sakit tu pergi hospital, orang kita cakap dengan doktor, saya pada apa? Saya dah ada kontrak. Tetap pada kontrak lah. Aku kena juga bagi kau ubat dan operasi juga. So memang jangan fikir pasal duit yang kita belanja tu dah sangkut kat situ. Sebab kontrak tu memang tak ada apa-apa. Tapi jangan fikir sebab kita nak jimat beberapa ratus ringgit tu, kita boleh sanggup gadaikan resource kita, gadaikan resource anak dengan family kita. And so pastikan tukar kepada isteri. So beri satu tepukan kepada isteri. Setakat ni ada tak apa soalan untuk isteri? Boleh ambil satu dua soalan kalau ada untuk isteri. Okay, kalau tak ada nanti kongsikan. So sekarang kita akan masuk ke bab udara.